Perkembangan banjir di Perak. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 329 orang daripada 94 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan 3 PPS masih beroperasi iaitu di daerah Kerian dan Hilir Perak. PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan penduduk terjejas tertinggi iaitu 183 penduduk daripada 54 keluarga. Sementara itu 90 penduduk daripada 22 keluarga dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak. Manakala PPS Sekolah Kebangsaan Alopongsu pula menempatkan 56 penduduk daripada 18 keluarga. Sebanyak 19 permohonan berjumlah lebih RM60,000 diluluskan Kerajaan Perak bagi membantu penduduk terjejas bencana termasuk banjir sehingga 25 Oktober lalu. Ia menerusi peruntukan pembangunan semula projek agro makanan PPSPA dan tabung bencana tanaman padi TBTP. Pengarah Pertanian Negeri Perak Nursianti Othman berkata, daripada jumlah itu sebanyak 17 permohonan melibatkan padi dan selebihnya membabitkan pelbagai tanaman lain. Buah dan daun iaitu kangkung. Jadi je ribut, kemarau, banjir. Terus segera pergi ke Pejabat Pertanian berhampiran untuk kami ambil report dan buat laporan polis. Terus dan biasanya kalau cepat buat, kalau minggu tu selesai, minggu depan tu anak buah saya terus akan minta saya di peringkat negeri untuk kita luluskan permohonan peringkat negeri. Lulus peringkat negeri baru kita angkat ke peringkat kementerian untuk kelulusan. Selain bantuan tunai, petani terjejas juga akan menerima bantuan input pertanian bergantung kepada jenis tanaman dan kerosakan. Beliau berkata demikian ketika sidang media program Hari Ladang Daerah Larut, Matang, Selama dan pelancaran kempen makan sayur-sayuran peringkat negeri. KPDN Kedah merampas minyak diesel bernilai RM21,500 dalam serbuan di sebuah stor haram di kawasan perindustrian Bukit Kayu Hitam semalam. Turut disita sebuah lori dengan tangki tambahan berisi 10,000 liter minyak diesel. Pengarah KPDN Kedah Afendi Rajini Khan berkata, pekerja dan pemandu lori bagaimanapun berjaya meloloskan diri ke kawasan hutan berhampiran. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, barang-barang yang diisytiharkan sebagai barang-barang kawalan. Polis Pulau Pinang sentiasa membantu Jabatan Pendidikan Negeri bagi memastikan sekolah-sekolah di negeri itu tidak terlibat dengan kegiatan jenayah. Ketua Polis Negeri Datuk Kau Kok Chin berkata, muafakat amat penting sebagai usaha mengekang kegiatan buli dan vandalisme dalam kalangan pelajar. Justru pihaknya akan membantu daripada pelbagai aspek sekiranya diperlukan pihak sekolah. Ada maklumat kes-kes yang berkaitan dengan jenayah, kita jadi focal person yang untuk menyelesaikan dia. Demi pihak pendidikan itu akan melalui maklumat yang diterima itu akan salur kepada pihak polis untuk kita sama-sama cari solusi untuk kita menyelesaikan kes-kes tersebut. Beliau berkata demikian selepas pelancaran Duta Sasiah Pemangkin Pembentukan Karakter Keramah Insaniah di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tun Said Sheikh Barakbah, Sungai Jawi. Program dirasmikan Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Profesionalisme Syarifuddin Ali Husin. Polis memburu seorang ahli perniagaan disyaki terlibat kes penipuan tawaran perniagaan rakan kongsi tidak wujud yang melibatkan kerugian mencecah RM1 juta. Suspek Muhammad Jailani Sheikh Muhammad yang turut dikenali sebagai Datuk Muhammad, 44 tahun, beralamat di Taman Citra Alustar, gagal dikesan hingga kini. Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Kota Star juga sedang melakukan siasatan terhadap 5 laporan polis yang diterima berhubung kes tersebut. Siasatan juga mendapati individu berkenaan turut menggunakan gelaran datuk palsu. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan diminta menghubungi talian hotline IPD Kota Star di talian 0473269999 atau mana-mana balai polis berhampiran. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan.